Gabungan dunia moden dan alam semula jadi. Warisan sejarah dan seni bina sejak berabad lama. Masyarakat majmuk dari pelbagai latar belakang. Lihat suasana Malaysia dari perspektif baru. Alami kehidupan harian kita dari sudut berbeza. Inilah Malaysia dari mata langit. Dalam episod yang lalu, kita sudah lihat beberapa tempat di negeri Selangor. Ada tempat yang menyimpan kisah sejarahnya tersendiri. Ada tempat-tempat ibadat yang menunjukkan kepelbagaian agama yang diamalkan oleh masyarakat di Selangor. Dan ada tempat yang diduduki oleh masyarakat yang mempunyai gaya hidup yang berbeza. Dari mata langit akan melihat tempat-tempat menarik yang lain. Kita akan mulakan perjalanan kita di Wat Cetawan. Kemudian, kita melihat budaya kontemporari masyarakat tempatan di Bukit Jugra. Pusat-pusat membeli belah dan taman tema air di negeri Selangor. Pada tahun 1956, seorang veteran Sangga Buddha yang tinggal di Kuala Lumpur mencadangkan pembinaan sebuah kuil berhampiran dengan Kuala Lumpur. Dengan bantuan tanah dari Kerajaan Selangor, geran dari Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan sumbangan wang dari ramai penderma, akhirnya wujudlah Wat Cetawan di Petaling Jaya. Wat ini menjadi kebanggaan masyarakat Buddha tempatan. Ia merupakan satu-satunya kuil Buddha di luar Thai yang diiktiraf dan disokong oleh Raja Thai, Raja Bhumipol Adulyadej. Beliau juga adalah salah seorang penderma kepada kuil ini. Seni rekanya dihasilkan oleh kerajaan Thai yang mahu menonjolkan keunikan seni bina kuil-kuil di negeri Thai. Malah pembinaan Wat Cetawan juga dibuat oleh pekerja-pekerja tempatan dan Thai. Dari pandangan pertama,
kami amat tertarik dengan seni reka kuil-kuil di Wat Cetawan. Kami teruja dengan warna emas bersinar yang banyak digunakan pada seni reka bangunan-bangunan di kuil ini. Tidak banyak bangunan yang mempunyai seni bina Thai di Malaysia. Kerana itu, Wat Cetawan menjadi mercu tanda yang menonjol di Petaling Jaya. Wat Cetawan terdiri daripada beberapa buah bangunan yang mempunyai fungsi masing-masing. Bangunan utama dikenali sebagai Ubosot. Ia merupakan tempat pemujaan utama di sini. Tangga untuk naik ke Ubosot didampingi dua naga emas yang menyambut para pemuja. Bila melalui dataran menuju ke Ubosot, pemuja dapat mengamati kuil yang berdiri megah dihiasi bumbung emas. Bumbung bertingkat yang dihiasi dengan corfa mencerminkan seni bina tradisional Thai yang dibanggakan. Struktur kuil ini banyak disaluti dengan daun emas, menyerlahkan warna keemasan pada setiap sudut bangunan. Dihiasi halus dengan penggunaan jubin berwarna-warni, satu seni bina yang memukau. Ruang dalamnya lapang dan luas. Ia dihiasi cantik seperti mana bahagian luarnya. Selain Ubosot, terdapat beberapa kuil lain yang digunakan sebagai tempat ibadat. Setiap kuil dijaga dengan bersih dan kemas untuk membolehkan pemuja beribadat dengan tenang dan sempurna. Kebersihan adalah satu tanda hormat kepada dewa yang dipuja. Sepanjang tahun akan ada pelbagai jenis perayaan seperti Hari Wesak dan Cap Gome. Semasa musim perayaan ini, Wat Cetawan akan bertambah meriah dengan suasana perayaan dan orang ramai yang datang beribadat di sini. Jugra dahulunya merupakan pusat pentadbiran Kesultanan di abad ke-19 selama hampir 40 tahun. Jugra juga dikenali sebagai Bandar Diraja satu ketika dulu. Istana Sultan dibina di kaki Bukit Jugra. Kedudukan yang berdekatan dengan Selat Melaka dilihat sebagai strategik kerana Selat Melaka pada waktu itu menjadi laluan utama untuk para pedagang. Tambahan pula, Bukit Jugra yang berdiri megah di sebelah istana akan melindunginya daripada angin kencang. Dari jauh, kami dapat lihat rumah api yang dikenali sebagai Rumah Api Bukit Jugra. Ia dibina pada tahun 1976 dengan ketinggian 146 meter dan ditadbir oleh Jabatan Maritim Malaysia. Dulu, fungsi rumah api adalah memberi kemudahan kepada para pedagang atau pelayar untuk keluar masuk ke pelabuhan
terutama pada waktu malam. Kini rumah api tidak lagi digunakan dan hanya dijadikan sebagai bahan sejarah untuk generasi kini dan akan datang. Kini, bukit yang mempunyai ketinggian hampir 400 kaki ini menjadi lokasi popular untuk aktiviti luncur udara. Ia diuruskan oleh Persatuan Luncur Udara Malaysia. Kedudukannya yang hampir dengan Selat Melaka bermakna angin bertiup dengan baik di sini. Ini membantu menambahkan jarak penerbangan para peluncur. Kami teruja melihat pemandangan cantik di sekitar Bukit Jugra. Perjalanan menerokai sebuah kawasan bersejarah sambil melihat kehijauan alam melalui luncur udara adalah satu pengalaman yang menyeronokkan dan tidak dapat kami lupakan. Setiap penerbangan boleh bertahan antara 10 minit hingga 1 jam. Tempoh penerbangan dipengaruhi pelbagai faktor seperti kemahiran juruterbang, kekuatan angin dan kestabilan angin. Selain aktiviti luncur udara, kedudukan yang tinggi menjadikan Bukit Jugra lokasi yang sesuai sebagai tempat cerapan anak bulan. Di sinilah anak bulan dilihat untuk menentukan bermulanya Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Salah satu budaya moden yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia sekarang ialah meluangkan masa di pusat-pusat membeli belah. Ia dilihat sebagai cara yang baik untuk mengeratkan hubungan sesama keluarga dan sahabat handai. Di hujung minggu dan cuti sekolah, pasti orang ramai dari pelbagai latar belakang dan peringkat umur akan berpusu-pusu datang ke pusat membeli belah dan menghabiskan masa seharian di situ. Pusat-pusat membeli belah di Malaysia bukan sahaja menyediakan pelbagai pilihan dari segi barangan-barangan berjenama, tetapi ia juga menyediakan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan lain yang sesuai untuk seisi keluarga. Sama ada dari segi hiburan, tempat-tempat makan mahupun tarikan-tarikan khas yang lain. Setiap pusat membeli belah sudah pasti ada dataran yang luas di tengah-tengah tumpuan orang ramai.
Di sinilah tempat pilihan untuk menjalankan acara-acara pelancaran, persembahan dan pameran yang memeriahkan lagi suasana di pusat membeli belah itu. Malah, ada hotel yang dibina bersebelahan dengan pusat membeli belah untuk menarik lebih ramai pengunjung dari luar negeri dan luar negara. Rekaan dalaman yang luas dan menenangkan amat penting untuk sesebuah pusat membeli belah. Ia dapat memastikan para pengunjung sentiasa selesa dan selamat semasa meluangkan masa di sini. Kewujudan pusat-pusat membeli belah menjadikan penanda kemajuan sesuatu tempat. Ia mampu menjadikan sesuatu yang sangat menguntungkan selain membantu menjana ekonomi setempat dan menyediakan banyak peluang pekerjaan. Tidak hairanlah mengapa pusat-pusat membeli belah tumbuh seperti cendawan di Malaysia. Selain meluangkan masa di pusat membeli belah, salah satu aktiviti lain yang popular ialah bercuti di taman-taman tema yang ada di Selangor, terutamanya bagi mereka yang berkeluarga. Kami pergi ke Wet World Waterpark Shah Alam untuk mendapat gambaran betapa popularnya tempat seperti ini. Terbukti taman-taman tema air seperti ini memang popular dengan pengunjung yang datang dari berata tempat. Mungkin kerana peluang untuk bermandi-manda sambil berseronok adalah tarikan yang sesuai untuk negara yang mempunyai cuaca panas dan lembap seperti di Malaysia. Taman tema menjadi pilihan bagi golongan muda yang mahu bersukaria sambil melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Bagi mereka yang berkeluarga pula, ia merupakan satu alternatif bagi golongan yang tidak mahu pergi terlalu jauh untuk bercuti bersama anak-anak. Pelbagai tarikan diwujudkan untuk menarik orang ramai ke taman-taman tema air seperti ini. Wet World Waterpark Shah Alam adalah sebuah taman tema air yang bertemakan Caribbean. Sejak dibuka pada tahun 1995, ia menjadi tempat yang popular, lebih-lebih lagi bagi penduduk di sekitar Shah Alam. Fokusnya lebih kepada keluarga dan kanak-kanak. Oleh itu, pelbagai langkah diambil kira demi menjaga keselamatan para pengunjung. Antaranya, semua kolam di sini tidak melebihi paras 1 meter untuk mengambil kira keselamatan kanak-kanak. Wet World menjadi tempat pilihan untuk melakukan pelbagai aktiviti berkumpulan, sama ada percutian keluarga maupun acara korporat. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di kolam-kolam air dan water slide yang ada. Dan tarikan utama di sini ialah Monsoon Buster. Dengan panjang 225 meter, ia dikatakan water coaster yang paling panjang di dunia. Melihat keseronokan pengunjung di sini, terbukti taman tema air adalah satu tarikan yang diminati ramai sebagai alternatif kepada percutian di luar negeri. Ia merupakan aktiviti yang selamat, terkawal dan sangat menyeronokkan bagi semua. Kerana itulah pengunjung mampu menghabiskan seharian di taman tema air seperti ini.
Melalui lokasi yang telah kita lawati, ternyata Selangor sebuah negeri yang mempunyai kepelbagaian hidup yang mencerminkan pembangunan dan peredaran zaman di Malaysia. Tempat ibadat lama yang indah berdiri menandakan kepentingan agama yang masih menjadi teras kehidupan masyarakat. Bangunan-bangunan dan pelbagai tarikan moden yang semakin banyak didirikan menunjukkan bahawa Selangor menuju ke arah kemodenan dari segi ekonomi dan gaya hidup masyarakat. Perjalanan kita di Selangor berakhir di sini. Dalam episod akan datang, kami akan membawa anda melihat beberapa tempat menarik di Negeri Sembilan. Jangan lupa melawat laman Instagram kami dan kongsi gambar lanskap anda dengan hashtag Dari Mata Langit. Jumpa lagi dalam rancangan Dari Mata Langit.